Here we go. Just stay at home. Assalamualaikum, salam diberikan sebagai pembuka buah bicara kita. Dengar ini satu cerita baru. Satu wabak ini menghantui kita. Namanya dipanggil coronavirus. Ini menular. Apa yang kita perlu buat sekarang? Patuhi arahan pemimpin kita. Duduk diam-diam sahaja di rumah, bersama-sama keluarga dicintai. Walaupun kita semua diarahkan, kita jua mampu buat dari rumah. Hello anak-anak semua dengar ini. Walaupun sekolah diarah ditutup, gunakan masa sebaik-baik mungkin. Pendidikan tetap berjalan seperti biasa. Gara-gara coronavirus ini melanda seluruh negara berbanding jauh. Mencari solusi virus ini, abaikan perbezaan kita semua. Sama-sama menyahut sarana kerajaan. Jangan jadikan virus ini bahan politik. Kita semua adalah manusia yang lemah. Jangan abaikan ibadah kita. Sehari 5 kali sahaja. Kesihatan kita perlu dijaga demi masa hadapan segenerasi kita. Just stay at home and protect your family and yourself. Kali ini kita akan belajar masa dan waktu unit yang ke-6 bagi matematik tahun 6. Subtopik dia adalah sistem 24 jam. Murid-murid, video ini murid-murid dah boleh bezakan antara sistem 12 jam dengan sistem 24 jam. Okey. Kalau kita tengok pada gambar rajah yang berikut, kita nampak ada tengah malam, tengah siang dan juga tengah malam. Dekat bawah ni ada tulis perkataan AM dan PM. Murid-murid cuba cari dekat dalam buku teks apa dia maksud AM dan apa dia maksud PM. Itu adalah homework yang pertama. Okey, seterusnya cikgu nak terangkan mengenai perbezaan AM dan PM mengenai masa itu sendiri. Okey, kita akan mulakan daripada sifar. Ini adalah waktu tengah malam. Okey, ini biasanya semua murid tengah tidur. Kemudian 3 pagi, kemudian 6 pagi. Ini adalah waktu pagi. Okey. Waktu 6 pagi ni adalah waktu kita solat subuh. Kemudian berlarutan sampai pukul 9 kita sarapan. 12 ni adalah nama dia tengah hari. Okey, tengah hari biasanya kita makan. Kemudian ni 3 petang. 6 petang kita main bola dekat padang. Kemudian maghrib pukul 7. Kemudian pukul 8 isyak. Kemudian pukul 9 ni nama dia adalah malam. Sampailah 000 ataupun sifar. Itu adalah 12 tengah malam. Nak bezakan sistem 12 jam dengan sistem 24 jam. Okey, kalau sistem 12 jam, senang je. Murid-murid perlu ingat dia mesti ada AM ataupun PM. Sistem 24 jam pula adalah dia mesti mula dengan jam. Lepas tu dia mesti ada 4 nombor dekat belakang ni. Okey? Oh, terlupa. Yang sistem 12 jam tadi tu, murid-murid pun ada nombor juga. Dia biasanya ada 4 nombor. Tengah-tengah ni ada titik 2 bertindih. Okey, sebagai contoh, murid-murid biasa bangun sekolah pukul berapa? Katakanlah pukul 6 pagi. Dalam matematik, kita tak tulis 6 pagi. Kita letak 6 titik-titik 00 ataupun sifar-sifar A.M. Ini kita sebut sebagai 6 AM ataupun 6 pagi. Macam mana pula kalau kita nak tukar 6 pagi ni, 6 AM ni kepada sistem 24 jam? Kita akan tulis jam, sifar 6, sifar.
Senang? Okay, next. Kita biasanya makan tengah hari. Pukul berapa? Pukul 12.30. 12.30. Waktu ni AM ke PM? Dah 12 daripada tengah hari, dia akan dikenali sebagai P.M. Ini 12.30 PM. Kalau kita nak tukarkan dia kepada sistem 24 jam, kita tulis jam 12.30. Okay? Senang. Next, katakanlah soalan tu bermula dengan sistem 24 jam. Dia bagi jam 15.51. Macam mana kita nak tahu sistem 12 jam dia? Lebih daripada 12, ni jam 15. Apa-apa yang lebih daripada 12 bermaksud itu adalah petang ataupun malam. Dia dah masuk kawasan PM. So kita nak tahu 15.51 ni pukul berapa? Berapa PM dia? Cara dia adalah dengan kita menolak 12. 15 tolak dengan 12, kita akan dapat 3. So kita tulis 3.51 PM. Itu adalah jawapan. Soalan yang keempat, contoh yang keempat kita buat adalah jam 20.21. Macam mana kita nak tahu ini AM ke PM? Seperti yang cikgu dah bagi tahu tadi, apa-apa yang lebih daripada 12, itu bermaksud ia adalah PM. So sekarang kita nak cari, ni berapa PM ni? So kita kena tolak dengan 12. 20 tolak dengan 12, kita akan dapat 8. 21 PM. Boleh ya? Jadi cikgu harapkan murid-murid boleh kuasai sistem 12 jam dan juga sistem 24 jam ni. Formula dia senang je. Kalau sistem 12 jam mesti ada AM, ada PM. Okey? Kalau sistem 24 jam mesti mulakan dengan jam dan dia mesti ada 4 nombor. Alright. Kalau nak faham lebih lanjut, adalah lebih bagus kalau kita boleh buat latihan dalam buku aktiviti. Okey, dekat sini cikgu ada ambil gambar satu buku aktiviti A+ Hasbadi. Kalau murid-murid ada buku ni, boleh buka muka surat 45. Okey, dan kita akan buat sama-sama untuk soalan ni. Macam mana cara nak jawab? Okey, soalan yang pertama. Tulis waktu dalam angka atau perkataan. Angka atau perkataan. Okey, kalau dalam sistem 12 jam, kita tengok gambar jam ni. Dia tulis kat bawah ni adalah pagi. Agak-agak pukul berapa tu? Kita tulis jarum pendek dia dekat 6, jarum panjang dia dekat 3. So, 6.15. Tapi kalau dia nak tulis dalam sistem 12 jam, murid-murid kena ingat, dia mesti ada AM ataupun PM. So, jawapan dia adalah 6.15 AM. Okay, kalau betul, bagus. Sekarang kita nak tahu macam mana dalam sistem 24 jam pula. Kalau sistem 24 jam, dia mesti mulakan dengan perkataan jam. Kemudian ada 4 nombor di belakangnya. So, kita boleh jawab jam 6.15. Okey, kalau betul, tahniah. Kemudian kita nak tuliskan sistem 24 jam ni dalam perkataan. Macam mana caranya kita nak tulis? Senang je, jam 6.15. Boleh ya? Okey, sekarang soalan yang kedua. Jam ni menunjukkan pada waktu petang. Jarum pendek dia di antara 2 dan 3. Dan jarum panjang dia dekat 8. Agak-agak kalau jarum dia di antara 2 dan 3, dia dah sampai pukul 3 ke belum? Mestilah belum. Ini 2. Kalau jarum panjang dekat 8 maksudnya 40. 2.40. Pagi ke petang? Tengok pada soalan, dia dah bagi tahu dah dekat situ, itu adalah petang. So, kalau dalam sistem 12 jam, murid-murid perlu jawab pukul 2.40 PM. Okey, senang saja. Kemudian kita nak tukarkan kepada sistem 24 jam, mesti mulakan dengan perkataan jam. Kemudian, apa-apa yang PM, kita kena tambah 12. Maksudnya, tambah 12 tu apa? Pukul 2.40, kita kena tambah 12. 12 mesti kat sini, tambah dengan 2. 12 tambah 2, kita akan dapat 14. So, kita tuliskan jam 14.40. Okey? Boleh faham Dan kalau kita nak tukarkan kepada dalam perkataan,
Ini senang. Sepatutnya murid-murid semua dah kuasai dah. Jam 14.40. Okey, seterusnya. Soalan yang ketiga. Kita tengok bawah jam ni dia adalah pada waktu malam. Jarum pendek dia di antara 9 dan 10. Agak-agak dah sampai 10 ke belum? Mestilah belum. So, kita tulis kat sini. Dia baru pukul 9. 9 berapa? Jarum panjang dekat 9 maksudnya dia adalah 9.45. AM ke PM? Ni malam. So, malam sepatutnya adalah PM. So, jawapan yang betul adalah pukul 9.45 PM. Sekarang kita nak tukarkan kepada sistem 24 jam. Sistem 24 jam murid-murid kena ingat. Mulakan dengan jam. Kemudian kita kena tambah 12. 12 tambah 9. 12 tambah 9 kita akan dapat 21. Betul. Jam 21.45. Kemudian kita tukarkan dalam perkataan. Kita akan sebut jam 21.45. Saya sangat senang. Okey. Habis untuk bahagian yang pertama. Kemudian kita masuk soalan seterusnya. Soalan B. Lengkapkan. Ini adalah soalan yang agak famous. Murid-murid sepatutnya bila jumpa soalan macam gini, terus boleh skor. Okey, kita tengok. Pukul 12.05 AM. Ini adalah pagi. Biasanya pada waktu ni semua orang tengah tidur. Okey. So, kalau kita nak tukarkan kepada sistem 24 jam, kita nak tulis berapa? Mulakan dengan jam. Okey. Kalau 12 pagi ni, 12 pagi. So, kita boleh tulis jam 00.05. Okey. Sekarang soalan yang kedua, dia bagi jam 12.40. 12.40. Agak-agak ni AM ke PM? Okey. Ingat balik, apa yang lebih daripada 12, dia bermaksud ini adalah PM. So, kita boleh tahu ini adalah pukul 12.40 PM. Soalan yang ketiga, 11.30 PM. Okey, kalau 11.30 PM, tukarkan kepada sistem 24 jam, kita akan mulakan dengan jam. Kemudian kita kena tambahkan 12. 12 tambah dengan 11, kita akan dapat berapa? 23. So, jam 23.30. Okey, betul? Dan soalan yang terakhir, jam 15.25. Kalau kita nak tukarkan kepada sistem 12 jam, macam mana? Kita kena ingat, apa-apa yang lebih daripada jam 12 bermaksud ini adalah PM. So, macam mana kita nak tahu? Pukul berapa ni? Kita cuba tolak dengan 12. 15 tolak dengan 12. Kita akan dapat 3.25 PM. Okey? So, selesai untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum. Okey, so kita sambung dengan topik tempoh masa. Okey, macam mana kita nak kira tempoh masa? Okey, andaikan hari ni kelas matematik kita bermula pada pukul 10 AM, 10 pagi dan berakhir pada pada pukul 11 AM, okey, ataupun 11 pagi. Berapa tempoh masa bagi kelas matematik kita pada hari ni? Okey, macam mana nak kira bagi tempoh masa? Ialah kita kira masa berakhir ataupun masa tamat kelas. Masa tamat kelas tolak dengan masa mula kelas. Okey, 11 pagi tolak 10 pagi. Jadi, kita akan dapat 1 jam. Okey, kita tengok pula contoh seterusnya bagi pengiraan tempoh masa. Tapi yang berbeza dekat sini ialah kita akan bermula contohnya pada pukul 9 AM dan berakhir pada pukul 1 PM. Okey, so sekarang kita beza AM dan juga PM. Jadi, step pertama yang kita perlu buat adalah tukar kepada sistem 24 jam. Okey, ingat lagi, kalau AM maknanya pukul jam 9 dan kalau untuk 1 PM kena tambah 12. Jadi, kita akan jadi jam 13. Okey, macam mana kita nak kira? Sama juga cara dia. Akhir tolak mula. Masa akhir tolak masa mula. Okey, jadi dekat sini jam
13 tolak jam 9. Okey, jadi kira macam biasa, tolakkan sahaja. Okey, akan dapat 4. Jadi maknanya tempoh masa adalah 4 jam. Okey, so kita akan tengok lagi contoh berkenaan dengan tempoh masa yang melibatkan hari yang berbeza. Okey, boleh tengok dekat soalan bermula pada 9 AM pada hari Isnin dan berakhir pada 8.30 AM pada hari Selasa. Jadi, macam mana kita nak selesaikan? Okey, so kita kena ingat, okey, satu hari ada 24 jam. Okey, kita mulakan, okey, kalau nak lebih mudah, kita boleh buat satu garis masa. Masa mula, okey, tulis 9 AM pada hari Isnin. I mewakili Isnin. Okey, jadi bila dah sampai 12 tengah malam ataupun 12 AM, perubahan hari Isnin ke hari Selasa. Dan masa akhir dia adalah hari Selasa 8.30 AM. Okey. Kita perlu kira tempoh masa daripada 9 AM pada hari Isnin sampai 12 AM pada hari malam Isnin dan Selasa 12 AM sehingga 8.30 AM pada hari Selasa. Okey, pengiraan tempoh masa daripada pukul 9 AM Isnin sehingga 12.30 malam dan 12.30 malam sehingga 8.30 AM pada hari Selasa. Okey, setelah awak semua kira, akan dapat pada hari Isnin 15 jam dan pada hari Selasa akan dapat 8 jam 30 minit. Okey, jadi nak kira tempoh masa antara hari Isnin sehingga hari Selasa, hanya perlu tambahkan sahaja kedua-dua tempoh masa tersebut. Jadi, tambah macam biasa dan akan dapat 23 jam 30 minit. Okey, so saya harap awak boleh faham apa yang saya terangkan dan kita akan pergi lagi satu contoh. Okey, sekarang kan tengah musim PKP. Okey, Perintah Kawalan Pergerakan. Okey, Perintah Kawalan Pergerakan bermula pada 18 hari bulan Mac 2020. Okey, dan sehingga bila? Sehingga 14 April 2020. Okey, jadi berapa tempoh masa PKP yang kita perlu di kuarantin? Kita perlu duduk rumah. Okey, untuk PKP macam mana kita nak kira tempoh masa? Okey, kita bermula pada 18 Mac sehingga 31 Mac. Kalau tak ingat, ikut teknik jari ni. Kalau yang atas maknanya 31 hari. Okey, sampai 31 Mac. Okey, kemudian April. Okey, April ada berapa hari? Okey, jadi kita hanya perlu ambil 1 April sehingga 14 April. Jadi pengiraan tempoh masa bagi PKP yang bermula 18 sehingga 31 Mac adalah 14 hari dan 1 April sehingga 14 April adalah 14 hari. Jadi nak kira tempoh masa, kita hanya perlu tambahkan sahaja 14 hari pada bulan Mac dan 14 hari pada bulan April. Jadi 14 hari tambah 14 hari kita akan dapat 28 hari. Maths. Fokus. Okay, kita tengok latihan kamu. Lima jam 45 minit campur 2 jam 40 minit. Berapa? 8 jam 25 minit. Kita tengok. Kita ada jam, ada minit. 5 jam 45 minit campur 2 jam 40 minit. 5 8. Okey, 5 7. Okey, tengok yang ini lebih daripada 60. Tolak 60. 5 2. 1 ini tambah ke sini. Tambah 1. So 8 jam 25
Boleh faham Boleh. Apa yang tak fahamnya? Tambah pun tak. 5 campur 2 tak faham tambahnya. Dia kan satu je alasan je. Kalau tak siap mesti dia akan cakap tak faham. Tak pernah ada yang siap cakap faham. Ada tak? Ada. Siap tak? Siap. Saya faham cikgu. Tak pernah saya jumpa lagi. Kalau tak siap, cikgu saya tak faham. Kalau dalam kelas tanya, faham tak? Semua faham. Faham. Faham? Faham. Balik rumah tak buat kerja, saya tanya, pasal tak siap? Tak faham cikgu. Betul tak? Betul. Tak payahlah tipu saya. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Saya bagi bukan banyak pun latihan, 6 je latihan. 2 jam 35 minit. Jam minit. Berapa jam? 2 jam 35 minit. 3 jam 45 minit. Tambah. Betul? 5, 5, 10 80. 2 campur 3, 5. Ni tambah sini 1 6. Ini 6 jam 20. Boleh? Soalan nombor 3. Nombor 3. 2 tahun 8 bulan. Umur siapa ni? 2 tahun. Tahun, bulan. Berapa tahun? 2 tahun 8 bulan campur 3 tahun 9 bulan. 8 campur 9? 17. 2 campur 3? 5. 17. Bulan mesti sampai 12 saja. Jadi tolak 12. Ni tambah 1. So sini jadi 6 tahun. Yang ni berapa? 5 bulan. 6 tahun 5 bulan. Menang. 5 hari 16 jam. Tolak 5 hari. Ni hari. Jam. Berapa jam? Ni jam. 16 jam. Tolak 1 hari 18 jam. Tak tulis. Okey, sekarang tolak. Yang kecil tolak besar. Boleh tak boleh? Okey, pinjam sini 1, sini jadi 4. Sini kena tambah 24 jam. So 16 campur 24 berapa? 40 tolak 18. 22 apa? Sini 4 tolak 1 3 hari 22 jam. Boleh? Senang je. Saya bukan bagi soalan susah. 8 tahun 7 bulan. Tahun. Bulan. 8 tahun 7 bulan. Tolak 3 tahun 9 bulan. Boleh tak? 7 tolak 9 boleh? Pinjam sini 1, sini jadi 7. Ini tambah 12. 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. So jadi 19 tolak 9. Sini jadi 10. Sini jadi 4. 4 tahun 10 bulan. 4 tahun 10 bulan. Sekejap je buatnya. Sambil tengok SpongeBob je dah siap. Semalam saya tak datang, boleh buat dah. Sebab main dekat koridor lagi seronok daripada buat ni kan. Minggu.
hari. 8 4 3 6. Tolak. Ni jadi 7. Berapa satu minggu berapa hari? 7. So 11 tolak 6. Berapa? 5 apa? 5 hari. 7 tolak 3 4. Semua betul? 5 betul? Satu salah. Okey lah tu. Saya dua salah tu. Siapa semua betul angkat tangan? Bagus. Itu anak murid Cikgu Romi. Yang salah tu, salah satu kurang sikit. Langsung tak buat. Habis yang ni takkan 76 bulan. Maddie dan keluarganya pergi bercuti ke Dubai. Pesawat yang dinaikinya berlepas pada pukul 7 PM dari lapangan terbang Singapura. Matahari ketika itu baru saja hendak terbenam. Penerbangan yang menyeronokkan ini mengambil masa 4 jam. Namun, Maddie terkejut setibanya di Dubai. Jam di lapangan terbang menunjukkan pukul 7 PM. Matahari juga hendak terbenam. Adakah masa berhenti bergerak? Dia berasa hairan. Dia berasa keliru mengapa masa berlepas dan masa ketibaan adalah sama. Mari kita bantu Maddie. Ini berkaitan dengan zon waktu. Adakah anda tahu bahawa bumi dibahagikan kepada 24 zon waktu? Pada kebiasaannya, setiap negara atau bandar berada dalam suatu zon waktu tertentu dan mungkin menunjukkan masa yang berbeza. Sebagai contoh, jika anda di Singapura dan jam tangan menunjukkan pukul 7 AM, di London masa adalah tengah malam atau pukul 12 AM. Manakala masa di New Zealand ialah 10 AM. Adakah anda tertanya-tanya bagaimana hendak menentukan masa dalam zon yang berbeza? Jika anda bergerak ke timur, tambah perbezaan masa. Jika anda bergerak ke barat, tolak perbezaan masa. Kami harap anda dapat memahami kekeliruan yang dihadapi oleh Maddie. Apabila Maddie sampai di Dubai pada pukul 7 PM, masa ketika itu di Singapura ialah pukul 11 PM. Mari kita mengetahui bagaimana untuk menghitung masa di Singapura berdasarkan masa di Dubai. Kita tahu masa di Dubai ialah 7 PM dan perbezaan masa ialah 4 jam. Memandangkan Singapura berada di timur Dubai, tambah perbezaan masa. Justru itu, masa di Singapura ialah 11 PM apabila masa di Dubai ialah 7 PM. Satu-satunya cara untuk melakukan sesuatu yang hebat adalah dengan menyukai apa yang anda lakukan. Kalau engkau ingin menjadi raja, maka pakailah sifat qanaah, yakni kepuasan. Kalau engkau ingin syurga dunia sebelum syurga akhirat, pakailah budi pekerja yang mulia. Seseorang yang tidak pernah membuat kesilapan, maknanya tidak pernah melakukan sesuatu pembaharuan. Kehidupan kita seperti menaiki basikal. Untuk mengekalkan keseimbangan, kita perlu terus bergerak. Jangan pernah putus asa. Anda mempunyai satu kehidupan saja. Gapai apa yang anda impikan. Dan berbuatlah kamu akan kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan. Saya sentiasa gagal dan gagal dalam kehidupan. Kerana itu, saya berjaya. Permulaan bagi setiap kejayaan adalah keinginan. Orang yang berjaya sentiasa melakukan sesuatu yang tidak ingin dilakukan oleh orang yang gagal. Jangan mengharap ianya mudah. Sebaiknya mengharap diri anda lebih bagus. Jangan biarkan ketakutan pada kegagalan melebihi dari kemanisan kemenangan.
Orang yang berjaya dalam hidup adalah orang yang nampak dengan jelas tujuan dan matlamatnya ke arah tanpa menyimpang. Kebanyakan orang gagal bukan kerana bodoh, tetapi mereka gagal kerana melakukan kerja bodoh. Pemikiran yang hebat membincangkan idea. Pemikiran yang biasa membincangkan acara. Pemikiran yang sempit membincangkan orang. Jangan takut untuk berputus asa pada sesuatu yang bagus untuk menghasilkan sesuatu yang lebih hebat. Kelemahan kita yang utama terletak pada putus asa. Cara yang paling pasti untuk berjaya adalah dengan mencuba sekali lagi. Dan kerana itu,